Hello, Assalamualaikum, selamat malam kepada semua. Webinar percuma ini ditaja oleh GDF FX. Topik pada hari ini kita akan bincangkan tentang asas Forex. Kita akan bermula pada pukul 8 dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Hari ini 18 hari bulan Mac. Pembentang anda saya Azfar dan saya akan berbicara dalam bahasa Malaysia sepanjang perbentangan ini. Mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Topik utama perbincangan kita adalah waktu pasaran. Kita akan melihat waktu-waktu pasaran seluruh dunia terhadap pasaran Forex, purata pergerakan PIP terhadap pasangan mata wang utama pada setiap sesi perdagangan. Kita akan lihat di mana satu pergerakan besar berlaku pada pada setiap pasangan mata wang, mana satukah pergerakan itu adalah lancar dan lebih besar. Kita akan lihat kepada sesi Tokyo secara amnya pada hari ini. Bagaimana kita boleh melihat ciri-ciri sesi Tokyo tersebut. Minggu depan kita akan bincangkan sesi-sesi yang lain, iaitu sesi di London, sesi di New York. Di situ kita akan lihat apakah kesan-kesan sesi-sesi perdagangan utama ini dengan stock market dibuka dan ditutup, apakah kesannya terhadap pasaran dan pertindihan antara dua pasaran yang dibuka, di mana kita akan lihat volatility dan peluang-peluang untuk memasuki pasaran pada ketika itu. Okey, kita akan lihat pada topik pertama kita, iaitu waktu pasaran, di mana kita akan lihat waktu-waktu manakah pasaran itu dibuka dan masa itu kebanyakan pergerakan akan berlangsung secara lebih drastik, lebih besar. Sebelum kita melihat masa yang terbaik untuk perdagangan, mari kita lihat dan fahami pergerakan pasaran Forex sepanjang 24 jam ini. Pasaran Forex boleh dipecahkan kepada 4 sesi utama perdagangan. Seperti yang anda tahu, yang kita bincangkan tadi, yang saya katakan sebentar tadi, kita akan lihat pada 4 sesi utama ini, iaitu sesi di Sydney, sesi Tokyo, sesi London, dan sesi di New York. Bandar-bandar utama ini mewakili negara-negara mereka, iaitu Sydney melambangkan bandar, merupakan bandar di dalam Australia, Tokyo di Jepun, London di Great Britain, manakala New York di Amerika Syarikat. Kita akan perhatikan waktu pembukaan dan penutupan bagi pasaran bagi setiap sesi pasaran itu. Baiklah, di sini saya telah share satu jadual kepada anda, di mana jadual ini memberikan anda satu indikasi pembukaan dan penutupan masa-masa setiap bandar ini di dalam pasaran Forex. Memang kita semua tahu, kita semua berdagang dalam satu pasaran yang bergerak selama 24 jam. Tetapi dengan mengetahui bilakah waktu-waktu pasaran-pasaran ini dibuka, akan membantu kita mengetahui bilakah masanya satu pergerakan atau volatility atau volume yang besar berlaku. Sekiranya anda memperdagangkan mata wang Sydney, Australian dollar, anda akan lebih menekankan perhatian anda terhadap masa Sydney Open pada waktu 6 pagi waktu Malaysia sehingga pukul 3 petang. Manakala sekiranya anda ingin memperdagangkan mata wang Jepun, tidak semestinya Japanese yen bersama American dollar, kita juga boleh bertukar-tukar pasangan mata wang tersebut. Sebagai contoh, pasangan Australian dollar, kita akan melihat pertindihan masa antara Australian dollar dengan Japanese yen, bermakna anda lebih cenderung membuka pesanan dan menutup pesanan pada waktu pagi waktu Malaysia. Kerana pada ketika itu, pergerakan pasaran adalah lebih lancar. Begitu juga dengan pasaran London untuk Great Britain Pound. Kita akan lihat pergerakan Great Britain Pound bersama Eropah, bersama pergerakan Euro bergerak dibuka pada pukul 3 petang waktu Malaysia sehingga 12.30 malam waktu Malaysia.
Begitu juga dengan New York, kita akan lebih memberi perhatian pada masa-masa tertentu, iaitu 8 malam waktu Malaysia sehingga pukul 5 pagi keesokan harinya. Daripada jadual ini juga anda boleh lihat pertindihan antara beberapa pasangan mata wang, beberapa ekonomi-ekonomi negara, pembukaan dan penutupan tersebut. Sebagai contoh kita lihat Tokyo dibuka pada pukul 7 hingga 4 petang, akan bertindih pada pukul 3 petang masa London, Great Britain Pound. Dan begitu juga dengan London dan New York. Kita lihat London buka pada pukul 3 petang dan bertindih pada pukul 8 malam sehingga pukul 12 tengah malam. Ini adalah satu lagi jadual yang sama, tetapi ini adalah satu jadual yang merupakan satu pembukaan pasaran pada musim salji. Sementara tadi kita lihat pada musim panas, pasaran akan dibuka pada waktu yang kita lihat sebentar tadi. Ini adalah satu waktu pasaran pada musim salji. Ia adalah sedikit berbeza, di mana kita akan lihat Sydney buka lebih awal pada pukul 5 pagi, sebentar tadi pukul 6. Sekarang pukul 5 pagi waktu Malaysia. Kemudian ia akan ditutup pada pukul 2 petang. Ditutup lebih awal pada pukul 2 petang. Dan perbezaan antara Sydney dan London begitu ketara selama 2 jam. Sebentar tadi kita lihat pertindihan selama sejam. Tetapi kita telah melihat di sini satu perbezaan antara dua kota ini dibuka. Pasarannya dibuka berbeza selama 2 jam. Dan ini memainkan peranan tentang satu volatility dan pergerakan di dalam pasaran secara lebih liquid ataupun kurang kecairan. Sekiranya anda inginkan jadual-jadual ini, anda boleh emailkan request anda kepada email saya. Saya akan berikan email saya. azfar.jana@gdlfx.com. Di sini akan saya berikan email jadual-jadual ini kepada anda sekiranya anda inginkan ya. Anda emailkan kepada saya terlebih dahulu. Di antara setiap sesi yang dibuka, terdapat tempoh masa sesi pasaran terbuka dalam masa yang sama, iaitu perpilihan antara dua sesi yang dibuka. Seperti yang anda boleh lihat di dalam jadual ini, anda boleh lihat Sydney dibuka pada pukul 5 pada waktu musim sejuk, pada musim panas, dan Tokyo dibuka 2 jam selepas Sydney dibuka. Perpilihan masa akan melambangkan satu keadaan yang paling sibuk sepanjang hari perdagangan, dan ia memberi indikasi satu volume yang lebih tinggi. Pada perpilihan masa tersebut, setiap negara pasaran melakukan perdagangan ataupun melakukan urus mereka. Banyak transaksi dilakukan dalam import dan ekspor, dan dalam masa ini juga stock market dibuka, akan melambangkan pergerakan yang lebih drastik boleh berlaku pada masa-masa ini. Seperti yang saya ceritakan tadi, pembukaan Sydney berubah 2 jam pada satu sesi yang berlainan. Peralihan waktu pasaran Sydney dibuka hanya akan bergerak 1 jam. Manakala Amerika Syarikat turut menyesuaikan masanya, ia akan dibuka lewat 1 jam. Waktu pasaran Sydney dipercepatkan 1 jam dan ini memberikan perbezaan 2 jam di antara dua pasaran itu dibuka. Anda semua harus sentiasa ingat keadaan ini jika anda merancang untuk berdagang dalam tempoh perpilihan masa-masa atau waktu tersebut. Dan sekiranya kita peka terhadap perubahan ini, kita akan dapat melihat atau merebut peluang untuk pasangan-pasangan mata wang tertentu. Baiklah, setelah kita bincangkan tentang waktu-waktu pasaran, mari kita lihat di manakah satu purata pergerakan tip terhadap pasangan mata wang utama pada setiap sesi perdagangan itu yang paling rancak. Kerana sekiranya kita seorang scalper ataupun swinger, kita harus memberi perhatian utama terhadap masa-masa manakah yang akan memberikan satu volume, volatility, kecairan yang lebih tinggi
Kerana pergerakan itu akan memberi peluang kita untuk mendapat keuntungan ataupun kerugian di dalam pasaran. Di sini terdapat satu lagi jadual tentang purata pergerakan PIP terhadap satu pasangan mata wang. Kita lihat di mana setiap pasangan mata wang dijadualkan di bahagian hadapan ini, iaitu Euro Dollar, Great Britain Dollar, Japanese Yen, Aussie Dollar, New Zealand Dollar, dan berikutnya. Dan di sini kita telah bandingkan, kita telah kira purata pergerakan terhadap pasaran-pasaran ini, di mana kita lihat Tokyo. Ketika pembukaan pasaran Tokyo, pergerakan pasaran adalah seperti yang dilihat, puratanya seperti ini, di mana Great Britain, Japan Yen akan memberikan satu pergerakan yang besar terhadap pasaran mereka. Sekiranya anda memperdagangkan Great Britain Pound dan Japanese Yen, anda harus memberi sedikit perhatian atau lebih perhatian terhadap pembukaan pasaran Tokyo. Dan anda boleh memilih untuk memperdagangkan pasangan ini pada waktu siang, di waktu Malaysia. Manakala untuk pembukaan pasaran London, kita boleh lihat di sini variasinya, di mana kita boleh memperdagangkan pelbagai pasangan mata wang pada ketika ini. Kerana pada ketika ini, Euro Dollar akan bergerak 114 secara puratanya, pergerakan yang lebih drastik, lebih besar. Dan kita lihat di Great Britain Japanese Yen 151 pips pergerakan besar yang berlaku pada satu hari dalam purata pergerakannya, dan ini melambangkan satu volatility, volume yang tinggi terhadap pasaran tersebut. Di New York, begitu juga di New York, pembukaan New York akan memberi sedikit pengaruh terhadap pergerakan pasaran. Di sini kita lihat pergerakan pasaran utama yang dipengaruhi adalah Great Britain Japanese Yen. Seperti yang anda tahu, Great Britain Pound dan Japanese Yen memberi satu pergerakan yang lebih besar dan lebih drastik di situ. Tetapi sesi manakah yang mempunyai purata pergerakan yang paling besar? Kalau kita bandingkan antara tiga sesi ini, London merupakan satu sesi yang lebih efektif sekiranya anda ingin melakukan perdagangan, kerana masa London akan memberikan pergerakan yang drastik, lebih besar pada sesi tersebut. Seperti yang kita perhatikan, sesi Eropah bersamaan dengan sesi London sebentar tadi, biasanya menyediakan atau memberikan peluang pergerakan yang paling besar terhadap pasaran forex. Dan kita kaji masa pembukaan dan penutupan setiap pasaran dunia ini. Di dalam webinar hari ini kita akan kaji satu pergerakan pasaran di Tokyo, di mana kita akan melihat pada setiap sesi serta tempoh apabila sesi-sesi ini berpindah. Okey, baiklah, kita akan terus kepada sesi pertama yang kita akan bincangkan pada minggu ini, iaitu sesi pasaran Tokyo, di mana kita akan lihat perubahan-perubahan pergerakan pasaran semasa sesi Tokyo berlangsung, dan di mana pengeluaran berita-berita ataupun pengeluaran ekonomi, figure-figure ekonomi dikeluarkan oleh bandar Tokyo. Sebagai asasnya adalah satu bandar Asia. Kita lihat pergerakan Asia tersebut, yang utamanya adalah Tokyo, akan cenderung memberi pergerakan atau volatility terhadap pasaran. Pembukaan sesi Asia utamanya adalah Tokyo secara khasnya, dan secara amnya Asia kita akan melihat menandakan permulaan jam bagi pasaran forex. Kita akan ambil perhatian di dalam sesi Tokyo kerana ia kadang-kadang dirujuk sebagai sesi Asia kerana ia modal kewangan Asia. Jepun adalah pusat perdagangan forex ketiga terbesar di dunia. Dan kita harus memberi perhatian kepada Yen, kerana Yen juga merupakan mata wang ketiga utama yang didagangkan, iaitu 16.5% dari urus niaga forex. Kira-kira 21% daripada semua urus niaga forex mengambil tempat pada sesi ini.
Dan sekiranya anda ingin memperdagangkan yen, saya galakkan anda untuk mengkaji sifat-sifat ekonomi di dalam Japan, kerana sebelum ini seperti yang anda tahu, seperti yang anda lihat di dalam US dollar dan Japanese yen, pasangan mata wang tersebut, setelah berlaku tsunami pada 2 tahun lepas, tsunami tersebut telah memberikan satu pergerakan yang besar terhadap pasaran Japanese yen, di mana semua ataupun kebanyakan pedagang-pedagang telah memberi anggaran ataupun prediction bahawa tawang yen akan menjadi lemah. Tetapi sebaliknya yang berlaku, kerana Japan merupakan kuasa ekonomi besar dunia dan mereka telah menarik beberapa fund-fund ataupun dana-dana mereka daripada luar masuk kembali ke dalam Japan, dan ia memberikan kekuatan kepada mata wang mereka, iaitu Japanese yen. Dan sekiranya anda memperdagangkan Japanese yen, membeli Japanese yen atau menjual US Japan UJ pada ketika itu, anda akan mendapat keuntungan yang lebih besar, kerana sifat-sifat ataupun reaksi bandar Tokyo, politik Japan pada ketika itu adalah lebih kuat, lebih drastik. Di sini jadual yang saya ambil daripada jadual yang awal tadi, di mana purata pergerakan PIP dalam sesi Asia terhadap pasangan mata wang utama kelihatan seperti ini, di mana pasangan mata wang Euro Japan, Japanese Yen Japan, GBP Japan telah memberikan purata pergerakan yang lebih besar. Ini memberi peluang kita untuk memasuki pasaran. Untuk memahami ciri-ciri utama sesi Tokyo tersebut, saya telah sediakan sedikit informasi kepada anda di sini. Semasa sesi Tokyo berlangsung, tindakan atau pergerakan yang berlaku terhadap pasangan mata wang tidak hanya terhad kepada negara Jepun sahaja. Pelbagai urus niaga forex dibuat dalam kewangan lain seperti kawasan panas Hong Kong, Singapura dan Sydney. Peserta pasaran utama semasa sesi Tokyo adalah syarikat-syarikat komersial yang membuat ekspor dan import dan bank-bank pusat, di mana kita akan lihat ekonomi Jepun banyak bergantung kepada ekspor sebenarnya. Sekiranya anda ingin memahami sifat-sifat mereka, anda harus tahu bahawa syarikat-syarikat manakah, syarikat komersial Jepun manakah yang bermain peranan di dalam negara Jepun tersebut, kerana ia memberi kesan utama terhadap import dan ekspor terhadap negara tersebut. China juga menjadi satu pemain utama terhadap perdagangan ini, kerana banyak transaksi yang berlaku setiap hari ke atas negara China tersebut. Anda harus tahu bahawa China juga memainkan peranan penting terhadap perdagangan emas. Kecairan ini kadang-kadang boleh menjadi sangat nipis dan kecil pada ketika ia berlaku, dan mungkin menunggu lama untuk swing sebelum mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam satu position pesanan-pesanan anda di dalam pasaran. Okay, kita sambung tentang cerita China tersebut. China merupakan salah satu negara pengimport emas, dan mereka juga mengeluarkan emas, antara pengeluar emas yang terbesar, tetapi mereka tidak mengekspor emas mereka. Mereka hanya menyimpan emas mereka dan menjual di dalam negara mereka sendiri dan tidak mengeluarkannya. Ekonomi di China memberi satu pergerakan ataupun satu indikasi di mana sekiranya satu ekonomi China itu berubah, dia akan memberi kesan secara langsung terhadap pasaran emas,
pasaran Australia dan Japanese yen. Seterusnya, ciri-ciri utama sesi Tokyo adalah kemungkinan ia lebih kuat pergerakannya pada pasangan mata wang Asia Pasifik seperti Australian dollar, New Zealand dollar. Ia tidak begitu penting kepada Great Britain dollar dan pasangan-pasangan mata wang yang tidak berkaitan dengan pasangan mata wang di dalam Asia. Pada masa-masa kecairan rendah ini, seperti yang saya ceritakan tadi, kebanyakan pasangan tidak bergerak jauh atau tidak berubah secara drastik. Banyak pergerakan berlaku pada awal sesi sekiranya terdapat banyak data ekonomi dibebaskan oleh dan ia boleh menetapkan arah sepanjang hari pergerakan pasaran mata wang ini. Perdagangan di kedua-dua sesi akan kelihatan. Kita akan melihat apa yang berlaku semasa sesi Tokyo untuk membantu mengatur dan menilai apa strategi untuk kita ambil dalam sesi-sesi lain. Biasanya lepas langkah besar atau satu pergerakan besar dalam sesi New York, kita boleh lihat pengukuhan semasa sesi Tokyo. Pengukuhan bermakna bukan sahaja pengukuhan kepada belian, mungkin juga ia akan berlaku pengukuhan terhadap jualan. Semasa sesi Tokyo berlangsung, mari kita lihat apakah pasangan mata wang yang anda perlu perdagangkan. Kita lihat pasangan mata wang utama perdagangan kita di dalam sesi Tokyo ini. Kerana sesi Tokyo melibatkan berita daripada Australia, daripada New Zealand dan Jepun itu sendiri. Ia memberikan peluang-peluang yang lebih baik untuk perdagangan berita terhadap pasangan mata wang yang berkaitan dengan Japanese yen, Australia dollar dan New Zealand dollar. Pergerakan lanjak dalam masa pasangan yen. Sekiranya syarikat-syarikat Jepun sedang menjalankan urus niaga, iaitu sekiranya stock market sedang berlangsung di dalam negara Jepun. China juga merupakan kuasa besar ekonomi di dalam Asia. Berita di China akan cenderung untuk mewujudkan pergerakan yang tidak menentu. Oleh itu, anda harus berhati-hati sekiranya perubahan ekonomi di China berlangsung. Asia dan Jepun, Australia dan Jepun bergantung sepenuhnya kepada ekonomi China. Sekiranya China memberi satu indikasi yang baik, bermakna ia memberikan satu indikasi yang baik juga kepada Australia dan Jepun. Kita akan dapat melihat pergerakan yang lebih besar dalam Australian dollar dan pasangan Japanese yen apabila China datang memberikan satu informasi ataupun indikasi ekonomi. Seterusnya saya telah membuat satu jadual tentang purata pergerakan PIP pasangan utama di dunia, di mana kita boleh lihat hari-hari tertentu pergerakan itu berlangsung secara lebih aktif, iaitu pada seperti yang anda lihat di dalam jadual ini, kita boleh lihat pergerakan lebih aktif, lebih agresif pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Pada hari Ahad, terdapat juga beberapa pergerakan pasaran
kerana pada hari Ahad di waktu GMT, pasaran Asia telah dibuka lebih awal, bermakna ia dianggap dibuka pada hari Ahad. Risiko pergerakan juga berlaku tetapi agak sedikit. Begitu juga dengan hari Isnin, tidak begitu banyak pergerakan berlaku. Tetapi kebiasaannya pergerakan lebih drastik atau lebih rancak berlaku pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Oleh itu, sekiranya anda memilih masa yang sesuai untuk anda berdagang, saya galakkan anda berdagang pada hari Selasa, Rabu dan Khamis untuk beberapa sesi yang telah kita bincangkan hari ini, iaitu macam yang kita bincangkan hari ini adalah Japanese yen masa-masa Tokyo dibuka. Kita akan lihat banyak pergerakan ke atas pasangan mata wang yang berkaitan dengan Japanese yen. Di sini kita boleh melakukan beberapa rancangan untuk melakukan perdagangan. Di sini kita akan lihat 10 mata wang yang paling aktif didagangkan di seluruh dunia, di mana kita lihat US dollar merupakan mata wang pertama, dan hari ini kita telah bincangkan tentang sesi Japan, di mana sesi Japan memberikan 19% pergerakan terhadap pasaran, merupakan mata wang yang ketiga paling rancak didagangkan. Oleh itu, anda boleh pilih hari-hari yang sesuai dan masa-masa yang sesuai untuk anda melakukan perdagangan. Kedua-dua mata wang yang terlibat dalam setiap urus niaga sejumlah peratusan saham individu yang berjumlah 200% dan bukannya 100%. Seperti yang anda perhatikan tadi, sekiranya anda tambahkan semua peratusan tersebut, anda akan mendapati peratusan tersebut bukannya 100% dan ia adalah 200%. Dolar adalah mata wang yang paling banyak diniagakan, yang mengambil 84.9% daripada keseluruhan urus niaga. Seperti yang anda tahu, dolar Amerika Syarikat menjadi satu mata wang utama untuk pertukaran antara dua pasangan mata wang sekiranya mata wang tersebut adalah cross pair, pasangan mata wang bertindih. Cross pair ini seperti Great Britain dan Euro Dollar. Sekiranya kita memperdagangkan GE, Great Britain dan Euro Dollar, Euro, kita akan melalui satu pertukaran US Dollar, di mana Great Britain Pound akan ditukar kepada US Dollar terlebih dahulu sebelum US Dollar tersebut ditukar kepada Euro. Kita lihat di sini zon Euro di tempat kedua pada 39.1%, manakala yen adalah yang ketiga terbanyak diperdagangkan pada 19.0%. Seperti yang kita bincang sebentar tadi, ini adalah data-data statistik yang berubah-ubah, di mana sebentar tadi kita lihat yen diperdagangkan 21% dan di sini 19%. Ia tidak banyak berubah dalam jangkauan tersebut sahaja. Seperti yang kita boleh lihat, perdagangan yang paling utama terhadap mata wang adalah Amerika Syarikat, US Dollar. Dengan melihat pada carta yang kita bincangkan sebentar tadi, yang merujuk kepada betapa seringnya dolar Amerika Syarikat didiagakan dalam pasaran forex. Ia adalah berat sebelah dan kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi ia adalah benar. 84.9% daripada kesemua urusan niaga yang dilaporkan adalah Amerika Syarikat. Oleh itu, kita sambung perbincangan kita kepada mengapa kita akan lihat kepada dolar adalah raja. Mengapa dolar itu sebagai satu mata wang utama dan mengapa ia mendominasi mata wang yang lain. Anda mungkin perasan berapa kerap
kita terus menyebut Amerika Syarikat ataupun US dollar. US dollar adalah satu separuh daripada sebarang pasangan mata wang utama. Dan mejanya terdiri daripada 75% daripada semua perdagangan. Kita lihat tadi 85%. Kita harus memberi perhatian kepada Amerika Syarikat sekiranya kita ingin melakukan perdagangan di dalam pasangan mata wang forex. Seperti yang anda lihat di sini, sekali lagi US dollar menjadi dominasi terhadap pasaran dengan 62% currency composition of world FX reserve. Bermakna reserve yang ada di setiap bank-bank pusat akan menyimpan US dollar lebih banyak kalau dibandingkan dengan pasaran mata wang lain. Dan menurut tabung kewangan antarabangsa IMF, International Monetary Fund, dolar Amerika Syarikat terdiri daripada hampir 62% daripada reserve pegangan simpanan pertukaran asing rasmi di seluruh dunia. Hampir setiap pelabur, perniagaan, bank dan perusahaan sendiri akan memberi perhatian kepada Amerika Syarikat kerana ia akan menjadi satu medium perantaraan antara pertukaran dua mata wang. Terdapat juga lain-lain sebab penting mengapa dolar Amerika Syarikat memainkan peranan penting dalam pasaran forex. Di antaranya adalah ekonomi Amerika Syarikat adalah ekonomi terbesar di dunia. Dolar Amerika Syarikat adalah mata wang reserve ataupun mata wang simpanan yang terbesar di dunia. Amerika Syarikat juga mempunyai pasaran terbesar dan kewangan paling cair, dan Amerika Syarikat mempunyai sistem politik yang stabil, kuasa ketenteraan yang besar, dan menjadi medium pertukaran untuk urus niaga meretas sempadan dunia. Sebagai contoh, kita akan lihat minyak, pergerakan ataupun perdagangan minyak. Minyak adalah didagangkan ataupun dihargakan dalam dolar Amerika Syarikat. Sebagai contoh, jika Meksiko mahu membeli minyak dari Arab Saudi, ia hanya boleh membeli minyak tersebut dengan adanya dolar Amerika Syarikat. Jika Meksiko tidak mempunyai sebarang dolar, ia terpaksa menjual peso terlebih dahulu sebelum membeli Amerika Syarikat dan mendapatkan minyak tersebut. Pedagang-pedagang perlu mengambil perhatian tentang perniagaan komersial dan transaksi kewangan yang merupakan sebahagian daripada volume perdagangan. Kebanyakan perdagangan mata wang adalah berdasarkan spekulasi. Dengan erti kata lain, jumlah perdagangan yang paling besar datang daripada peniaga yang membeli dan menjual berdasarkan pergerakan harga intraday. Jumlah perdagangan yang dibawa oleh spekulator dianggarkan lebih daripada 90%. Skala pasangan forex spekulatif bermakna bahawa tahap kecairan, jumlah belian dan jualan yang berlaku pada satu-satu masa adalah sangat tinggi. Ini akan menjadi sangat mudah kepada sesiapa saja untuk membeli dan menjual mata wang. Dari perspektif pelabur, kecairan adalah sangat penting kerana ia menentukan bagaimana mudah harga boleh berubah mengikut informasi yang diberikan. Oleh itu, anda haruslah pilih pasangan mata wang yang lebih cair, lebih mudah diperdagangkan kerana pergerakannya adalah lebih lancar, lebih cepat, dan sekiranya anda memperdagangkan pasangan mata wang yang kurang cair, ia akan memberi indikasi kepada anda bahawa pergerakan tersebut adalah lebih lambat dan mengambil masa untuk anda mencipta keuntungan ataupun mencipta kerugian. Persekitaran pasaran yang mempunyai kecairan yang tinggi seperti forex membolehkan jumlah dagangan yang besar untuk berlaku dengan kesan yang sangat sedikit pada harga atau tindakan harga. Walaupun pasaran forex adalah umumnya sangat cair, ia boleh berubah bergantung kepada mata wang pasangan dan masa ataupun hari kita masuk pasaran tersebut. Dalam pelajaran apabila kita akan mengkaji bagaimana perubahan kepentingan kecairan dan pasaran sepanjang hari dagangan dengan mata kepada apa yang dimaksud untuk perdagangan dalam masa wang macam-macam tertentu. Okey, di sini kita akan lihat cara-cara berbeza di dalam perdagangan forex.
Seperti yang anda semua tahu, di dalam pasaran mata wang forex, kita boleh memasuki pasaran mata wang dengan melalui broker forex. Di dalam pasaran broker forex ini, kita hanya memperdagangkan spot forex dan kita tidak melihat kepada platform-platform yang lain daripada spot tersebut. Di sini kita akan lihat beberapa cara untuk memasuki pasaran forex selain daripada spot market. Oleh sebab pasaran forex mendapat sambutan yang begitu hebat, pedagang-pedagang boleh berdagang dengan beberapa cara yang berbeza untuk melabur ataupun membuat spekulasi di dalam pasaran forex. Antara pasaran forex yang paling popular adalah spot forex. Seperti yang kita perdagangkan di dalam NT4, kita perdagangkan spot forex. Ada juga perdagangan futures, iaitu niaga hadapan, option, dan dana dagangan bursa, iaitu Exchange Traded Fund, ETF. Kita akan lihat pasaran-pasaran forex tersebut secara satu persatu. Yang pertama sekali kita akan lihat kepada pasaran spot forex. Di mana pasaran spot forex ini mata wang didagangkan secara serta-merta ataupun on the spot. Dia akan mengikut harga pasaran semasa. Apa yang hebat tentang pasaran ini adalah ia mesra pengguna, mempunyai kecairan yang sangat tinggi dan mempunyai kadar sebaran yang sangat ketat. Dan ia beroperasi selama 24 jam 5 hari seminggu. Di mana Sabtu Ahad pasaran ini akan ditutup dan Isnin ia akan dibuka semula untuk anda mencari peluang di dalam perdagangan. Ia adalah amat mudah untuk mengambil bahagian dalam pasaran ini kerana anda boleh membuka akaun dengan serendah $100 sahaja di dalam Julian FX. Kami tidak mencadangkan anda untuk melakukan sedemikian. Anda harus pelajari dalam pelajaran pengurusan keuangan terlebih dahulu sebelum anda melakukan deposit pertama anda. Selain daripada itu, kebanyakan broker akan menyediakan carta, berita-berita, jadual-jadual berita, pendidikan dan penyelidikan secara percuma seperti yang anda hadiri pada hari ini. Anda telah menghadiri satu sesi pendidikan forex secara percuma. Baiklah, kita terus lihat saja kepada salah satu platform yang kita boleh gunakan untuk memasuki pasaran forex. Yang pertama tadi spot forex, yang kedua kita akan lihat kepada pasaran hadapan iaitu futures, di mana kita juga boleh melakukan perdagangan forex dengan memasuki pasaran futures. Futures adalah satu kontrak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang dinyatakan pada tarikh akan datang ataupun masa hadapan. Di mana kita boleh lihat ataupun boleh melakukan pesanan di dalam pasaran tersebut dengan satu kontrak, di mana sekiranya kita membeli kontrak tersebut pada hari ini 18 hari bulan sebagai contoh, kontrak tersebut akan ditutup pada 18 hari bulan hadapannya. Dan di situ kita akan lihat berapakah keuntungan dan kerugian yang akan kita terima setelah futures itu ditutup. Perdagangan hadapan ataupun futures forex ini dicipta oleh Chicago Mercantile Exchange (CME) pada tahun 1972. Dan di sini saya ingin share sedikit basic forex pada anda. Pada tahun 1971, perjanjian Bretton Woods telah ditutup, di mana Amerika Syarikat tidak lagi ditambat kepada emas. Dan ini memberi peluang kepada kita untuk memperdagangkan Amerika Syarikat dan pasangan mata wang lain. Dan di mana pada ketika itu, wang tidak lagi menjadi mempunyai nilai intrinsiknya sendiri. Di mana perubahan harga mata wang tersebut akan mengubahkan nilai-nilai sendiri terhadap mata wang itu sendiri. Sebagai contoh, hari ini kita boleh membeli satu makanan dengan harga RM1. Tahun hadapan kita tidak mampu lagi membeli barang yang sama dengan harga yang sama pada tahun ini.
Di dalam pasaran hadapan, oleh sebab kontrak niaga hadapan adalah diseragamkan atau standardized, seperti contoh saya berikan tadi, kalau kita buka pada 18 hari bulan, ia akan tutup pada 18 hari bulan hadapan. Dan ia didagangkan melalui pertukaran berpusat, centralized exchange. Dan pasaran adalah sangat telus dan dikawal selia dengan baik oleh broker-broker. Ini bermakna bahawa harga dan maklumat transaksi adalah tersedia dengan baik seperti juga spot forex. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada satu lagi pasaran forex, iaitu option. Di mana satu option adalah instrumen kewangan yang memberikan pembeli hak untuk pilih atau pilihan, tetapi membuka satu kewajipan untuk membeli atau menjual aset pada harga yang dinyatakan pada atau sebelum tarikh luput option tersebut kepada penjual. Jika seorang peniaga membuat option jualan, maka dia akan diwajibkan untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu pada tarikh tamat tempoh option tersebut. Ia lebih kurang bersamaan dengan futures, tetapi ia akan melibatkan anda wajib untuk menjual atau membeli sekiranya anda menjadi seorang penjual. Di sini satu diagram yang lebih mudah untuk dipahami, di mana anda boleh lihat buyers dan sellers di sini. Sekiranya satu share tersebut dibeli dan dijual pada satu masa tertentu, pembeli mempunyai right to sell, bermakna boleh menjual pada bila-bila masa, di mana penjual akan diwajibkan untuk membeli share tersebut. Option lebih kurang sama seperti niaga hadapan, futures. Option didagangkan di bursa seperti lembaga bursa option Chicago, Chicago Board Option Exchange, yang mana bursa sekuriti antarabangsa, International Security Exchange, atau bursa saham Philadelphia, Philadelphia Stock Exchange. Walau bagaimanapun, kelemahan dalam perdagangan forex option adalah bahawa waktu pasaran adalah terhad kepada jenis option tertentu dan tahap pencairannya tidak sama besar seperti niaga hadapan ataupun pasaran spot forex. Baiklah, yang terakhir sekali kita akan lihat kepada satu lagi pasaran yang kita boleh masuk di dalam forex, iaitu dana perdagangan bursa, Exchange Traded Fund. Dana perdagangan bursa ataupun ETF adalah ahli termuda atau terbaru terhadap dunia forex. ETF boleh melindungi satu set stok digabungkan dengan beberapa mata wang. Ia membenarkan peniaga untuk memperbagaikan perdagangan dengan aset yang berbeza. Ia dicipta oleh institusi kewangan dan boleh diniagakan seperti pasaran stok melalui sistem pertukaran ataupun sistem perdagangan. Had dalam perdagangan ETF adalah bahawa pasaran ini tidak dibuka 24 jam seperti pasaran forex dan dalam pasaran option. ETF juga mengandungi pasaran saham. Ini boleh tertakluk kepada perdagangan komisen dan urus niaga-niaga lain. Seperti yang anda lihat di dalam carta ini, stok dan ETF bergerak seiring. Dan di sini sekiranya anda memperdagangkan ETF, anda harus melihat kepada stok-stok ataupun harga semasa forex tersebut. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh ajukan soalan anda kepada saya dan saya akan menjawab soalan anda. Sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini, sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan, hantarkan soalan kepada saya. Dan sekiranya ada soalan yang berlainan daripada topik pada hari ini, anda boleh emailkan soalan anda kepada azfa.jamil@gdmfx.com. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda. Semoga kita boleh berjumpa lagi di webinar akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat malam ini. Happy trading and good luck traders.